kasih kepada anda yang sudi bersama kami. Ini terima kasih. Saya belajar Ingatkan tadi. sakit dagu tadi. Itu terima kasih tu. Baik, kepada anda yang terus bersama kami di saat ini, ialah banyak sudah pun kami perkatakan sejak awal tadi, dan untuk segmen ini kita nak juga perkatakan mengenai pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Sebenarnya Tasnim, setiap minggu kita membawakan perkembangan mengenai agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera, tetapi dalam ruang lingkup yang berbeza. Untuk hari ini kita nak fokuskan kepada amanah ikhtiar Malaysia. Dan kita jemput khas ke studio pada hari ini adalah Dr. Zubir Harun, merupakan Timbalan Pengerusi Amanah Ikhtiar Malaysia. InsyaAllah pada 1 Oktober nanti bakal pengerusi AIM. Tahniah awal kita ucapkan sebenarnya. Baik, Doktor, sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai Amanah Ikhtiar Malaysia AIM ni, kita nak sentuh sedikit tentang di antara skop-skop secara keseluruhannya lah. Kita nak minta pandangan Doktor sendiri tentang 5 agenda Majlis Pemerkasaan Ekonomi Malaysia. Banyak yang diberi fokus dalam usaha untuk terus memperkasa ekonomi Bumiputera. Jadi bagaimana Doktor melihat ni sebagai satu langkah yang begitu positif dalam terus memperkasa ekonomi Bumiputera? Inisiatif atau plan yang diketengahkan oleh Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia, adalah hasil daripada pengumpulan rintihan berjerit perih orang-orang Melayu di luar bandar dan bandar, dan berbagai-bagai NGO yang memberi pandangan, termasuklah Perkasa, Dewan Perikatan Melayu, M10 dan sebagainya. Dan apa yang jelas Datuk Seri Najib sebut, saya mendengar the word yang Datuk Najib sebut. So sebenarnya memang Datuk Seri Najib telah mendengar banyak pandangan, terutama daripada NGO yang lantang memperjuangkan isu-isu Melayu seperti Perkasa. Dan kita dapati rungutan orang Melayu yang dikumpul oleh Perkasa ni, saya sebagai Naib Presiden Perkasa, kita bawa kepada pengaturan Perdana Menteri, dan alhamdulillah lebih kurang 11 perkara yang diutara oleh Perkasa termasuk dalam ucapan Datuk Seri Najib. Ini bermakna kita telah membawa akar umbi punya pandangan, jerit perih ekonomi, keberitaan ekonomi orang-orang miskin di luar bandar, sampaikan kontraktor yang bertaraf dipanggil trust, atau dipanggil disebut sebagai trust company yang berprestasi tinggi pun kita merungut pada Perkasa, dan kita telah utara kepada Perdana Menteri. Alhamdulillah dalam ucapan itu ramai MT, ramai Naib Presiden UMNO pun, Timbalan Presiden pun telah memberi satu kenyataan yang cukup bagus hasil daripada pengumuman Perdana Menteri, iaitu Datuk Najib berani, the word berani. Berani bermaksud bahawa orang Melayu merupakan majoriti 67%, 67.9% di Malaysia, termasuk Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak. Dan mengikut Piagam Bersatu, kalau sesebuah golongan majoriti ini seharusnya mendapat perhatian. Lebih-lebih lagi mereka ini orang yang miskin, yang ekonominya daif. Dan saya teringat tulisan seorang profesor bernama Amy Chua, seorang Cina, yang mengkaji bagaimana buku dia daripada World on Fire. Dalam buku itu menulis, kalaulah golongan majoriti itu diabaikan ekonomi mereka, dan golongan minoriti mengasih sesuatu ekonomi, maka world will be on fire. Dia memberi contoh di Indonesia dan juga di Filipina, di mana kaum Tionghoa yang menguasai ekonomi itu menyebabkan ketidakpuasan hati golongan-golongan pribumi di Filipina dan juga di Indonesia. Akibatnya kalau kita lihat setiap kali ada rusuhan, kedai-kedai kaum Tionghoa atau Cina itu merupakan sasaran mereka untuk dibakar dan sebagainya. Saya pergi ke Jakarta, waktu saya melalui satu tempat, dia kata inilah antara rumah yang telah dibakar, kedai-kedai yang dibakar, hasil daripada ketidakpuasan hati pribumi. Kita tak nak jadi begitu. So saya ingat isu ini telah diadres dengan baik oleh Tun Razak dulu. Selepas 13 Mei kita lihat jurang kemiskinan antara Melayu dan bukan Melayu cukup melebar, dan lantaran itu Datuk Najib telah memperkenalkan dasar ekonomi baru. Dan hasilnya sekarang kita lihat, waktu macam mana pun krisis ekonomi tidaklah berlaku seperti di Indonesia dan Filipina, di mana komuniti mengamuk dan sebagainya. So ini menunjukkan bahawa affirmative action itu atau tindakan untuk memberi sokongan kepada peribumi untuk Melayu, untuk orang Melayu di Semenanjung dan Sabah Sarawak merupakan
satu tindakan yang betul dalam mencapai kehormatan negara. Lantas apabila Datuk Najib berucap baru-baru ini, dia memberi penegasan bahawa majoriti yang miskin itu yang harus mendapatkan pembelaan. Ini bermakna satu keputusan tepat untuk pengumuman tersebut. Saya rasa ini disambut secara gembira lah oleh orang Melayu. Memang tunggu-tunggu ucapan Datuk Najib itu. Sudah tentulah dalam Datuk Najib melontarkan 4 strategi itu, sudah tentu tidak merangkumi semua aspek. Tetapi itu memadai sebagai satu asas untuk kita mengambil tindakan. Saya ambil contoh antara yang perkasa sendiri telah memberi telah mengutara kepada pimpinan negara, iaitu bila MHCD itu telah dibubarkan, maka orang Melayu seluruhnya memang rasa kecewa yang amat sangat. Dan saya rasa apabila Datuk Najib menumbuhkan unit pembangunan utara di setiap agensi kerajaan, itu merupakan salah satu langkah yang sangat baik, kerana ia mengembalikan semula MHCD, tapi dia peringkat mikro tadi, peringkat makro. Ini bermakna setiap KSU akan menumbuhkan unit penyertaan di kementerian masing-masing. Setiap agensi ada unit penyertaan bumi putera masing-masing. JLC pun ada penyertaan masing-masing. So, apa yang dibuat oleh Perkasa sekarang ni, saya cerita Perkasa yang punya usul ni, kita akan monitor semua CEO JLC ni. Kalau mereka tidak mencapai KPI membantu bumi putera, kita beritahu dia tak perform dan harus tidak diberi daya lanjut kontrak perkhidmatan mereka. Baik, Doktor, itu secara awalnya Doktor berkatakan mengenai apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau kita nak fokuskan fokus pemerkasaan keempat memperhebat keusahawanan dan perniagaan bumi putera, ini termasuklah menambah pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak 300 juta ringgit. Saya kira satu perkara yang begitu disambut hebat oleh golongan rakyat untuk sama-sama menikmati pinjaman yang akan disediakan oleh AIM. Bagaimana respon Datuk? Doktor? Itu satu langkah yang sangat baik. Perdana Menteri selalu sebut bila saya berjumpa dengan Perdana Menteri, yang selalu yang di hatinya ialah bagaimana untuk melepaskan orang-orang miskin ini daripada kemiskinan. Dan peruntukan yang selama ini yang Perdana Menteri bagi pada Amat Ikhtiar adalah sangat banyak. So saya rasa kita dari pihak Amerika mengucap terima kasih lah pada Perdana Menteri yang telah memberi peruntukan. Dan saiz jumlah yang diberi tekun pun 700 juta. Dan kepada kita ialah 350 juta. So siapakah sasaran 350 juta? Ini yang kita nak ajukan sebenarnya. Tapi sebelum itu kita juga nak maklumkan pada semua penonton sebenarnya bantuan ini diberikan khususnya kepada, memang hanya kepada kaum wanita. Betul Betul. Bila baik senyum semua kaum wanita di luar sana. Jadi teruskan. Jujur saya nak react, takut terlupa. Kenapa wanita ni diberi So dalam konteks ini ada beberapa kategori wanita yang kita kena pasti. Tapi yang utama sebelum kita pada wanita tadi, kita pergi pada betul-betul orang yang miskin, yang garis pendapatan yang ditetapkan isi rumah dia, maknanya suami isteri bekerja, 2,300 ringgit. 2,300 maknanya campur pendapatan isteri rumah, anak dia below 230. Di bawah 2,300. Ini bermakna golongan ini memang sasar kita. Kita cari betul-betul. Saya pegawai-pegawai saya di peringkat negeri daerah mencari mereka ini dan bila dapat mereka ni memang dalam keadaan yang miskin. So kita kena pasti mereka. Selepas itu semestinya kita mengikut aman kepada isterinya meminjam, bukan suami bukan suami pinjam. Okey, kenapa lain pula? Kenapa si isteri ni dah hanya sebagai peminjam yang baik? Kerana mengikut rekod kita, kita pernah juga beri pinjaman orang lelaki, tapi mereka bukan good pay master bermain dengan perempuan ni. So oleh sebab saya pula oleh sebab itu Amanah Ikhtiar telah mengambil satu norms yang tidak ditulis lah, iaitu memberi keutamaan kepada wanita. So setakat ini kita ada 340,000 peminjam disebut sebagai sahabat di kalangan wanita, and they are good pay master. Dan kita punya kadar kutipan kita tinggi, 98.2%. 98. Ini bermakna bahawa mereka ini betul-betul memulangkan duit setelah mereka dapat pinjaman. So dalam konteks ini spesifik kita tadi bahawa orang lelaki adalah ekosistem kita, tapi mereka tidak berjaya.
Doktor, ekosistem yang bagaimana yang kita boleh kongsikan di sini sebenarnya yang boleh membantu mereka yang miskin yang benar-benar memerlukan bantuan ini sebenarnya? So, dalam ekosistem bagaimana kita mengenal pasti? Langkah pertama, dalam satu kawasan, mereka ini akan mengenal pasti 5 orang dahulu untuk tubuhkan kumpulan. Dia panggil kumpulan ya. So dia dalam kumpulan tu pegawai kita akan mengenal seorang dulu. Kedua seorang dia akan dari sahabat yang boleh dipercayai. Maknanya boleh dia percayai dalam berniaga, dalam mengulang balik pinjaman. Dia akan cari betul-betul. So sahabat ini merupakan menjamin sahabat yang dicari tadi. Okey, maknanya dia akan cari 5 orang. 5 orang sudah memadai untuk menubuhkan satu pusat, dipanggil pusat center lah ya. So dalam konteks ini, pinjaman ini tidak ada cagaran. Tak ada cagaran langsung. So yang paling minimal 3,000 tadi, yang paling banyak bila dia ada progres dalam perniagaannya, dia akan ditambah sebanyak 50,000. Okey. Yang ketiga, kalau kita lihat mereka ini dijamin oleh sahabat-sahabat tadi. Kalau dia tak bayar, dia akan pujuk, dia bagi insentif. Dan pembantu amanah atau dipanggil pegawai saya di peringkat lapangan akan pergi dan monitor dia orang ni, bagi nasihat. Seminggu sekali mereka adakan mesyuarat untuk membantu mereka ini. Tadi itu ekosistem Amanah Ikhtiar itu sendiri. Kita bina mereka, ada ikrar, ada baca hadis, tentang hutang dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk memudahkan atau untuk mereka ni keluar dari betul-betul dari kemiskinan, mereka dah berniaga, dia kena pasti projek. Yang masalah utama ialah ekosistem daripada kerajaan sendiri itu tidak diintegrasikan secara sistematik untuk bantu mereka. So ada peminjam kita yang dah ada duit dah ada nak perniagaan. Bila nak berniaga di majlis tempatan atau di majlis daerah dan sebagainya, mereka bila dah sudah berniaga, penguasa daerah ambil buang, ataupun gerai-gerai mereka dirobohkan. Itu masalah. Jadi mereka nak pulang balik semula, pinjaman tu dah jadi susah. So ekosistem ini yang kita perlu wujudkan. So saya nak mencadangkan pada pihak kerajaan, apabila mereka itu daripada Amanah Ikhtiar, berdasarkan ikhtiar, dan kita ada chop anak ikhtiar punya peminjam, maka mereka ada hak istimewa. Hak istimewa untuk apa? Mendapatkan peluang perniagaan, mendapatkan diskaun bekalan daripada pihak kerajaan, mendapatkan bantuan apa juga yang berhubung dengan perniagaan itu daripada semua agensi kerajaan. Diberi keutamaan. Sebab mereka ini memang orang miskin. Ini bukan pinjaman yang dah berdaya maju. So ini awal ekosistem yang tadi sebut tadi, kita perlu bantu mereka. So ini yang mungkin akan saya utarakan pada Perdana Menteri lah, supaya mereka ini diberikan beberapa diskaun. So kalau 3,000 tu, kalau kita lihat 3,000 apalah, betul, berapa sangat sebenarnya kan? So 3,000 sekarang ialah 1,500 10 tahun yang lepas. Jadi apa kalau kita bagi ke semua market tolak troli, dulu penuh ya. Sekarang ni rasa penuh tak trolinya. Dia tidak penuh. Saya buat analogi ini. Jadi apabila ada ekosistem ini, ada cap orang miskin ini yang perlu dia keluar daripada kemiskinan, kerajaan harus bantu mereka. Agensi harus bantu mereka. Pembekal harus bantu mereka. Barulah mereka ini dapat keluar daripada kemiskinan. So saya akan mengutarakan ekosistem ini. So ekosistem ini kalau kita lihat ada pada syarikat-syarikat besar. Kita lihat Asia ada RCCT, tak bayar macam-macam tuan-tuan ya. Jadi ini kelonggaran juga harus diberi pada orang yang miskin, keluar dari kemiskinan. Jadi doktor, dalam waktu yang terbatas ini, saya kira ramai lagi di luar sana yang mahukan pinjaman sebegini. Jadi bagaimana mereka nak berurusan dengan AIM? AIM ada lebih kurang, saya cuba angkat angka ni ya. Kita ada sekarang kita ada pusat lebih kurang 8,000 pusat seluruh negara. 8,000 pusat. Maknanya seluruh Sabah Sarawak pun ada ya. Kemudian kita ada cawangan kita sebanyak 123 dan 103 cawangan ini seluruh negara kita ada lah. Dan kita telah buka pejabat-pejabat, dan bila kerajaan memperuntukkan sebanyak 50 juta setahun, kita akan kembangkan pejabat ini di Sabah dan Sarawak, supaya orang Sabah Sarawak Mitra pun juga akan dapat nikmat daripada hasil pemberian kerajaan. Baik, doktor, akhir kata saranan kepada semua, khususnya kaum wanita yang sedang menonton, untuk menyaut sebenarnya mempergunakan manfaat yang diberikan sebaik mungkin. Rebutlah peluang yang ada ni, yang diberikan keutamaan kepada kaum wanita itu sendiri. Okey. Amanah Ikhtiar ada pengalaman mengurus, mentransformkan orang dari keluarga miskin kepada orang yang sudah bergaya sekarang, yang dah berjaya.
ada yang pakai BMW, ada driver pun ada. Alhamdulillah miskin. Alhamdulillah. Terus kita ada ikon-ikon yang ada seluruh negara sekarang ini. Ini the success story Amanah Ikhtiar. Dah lebih kurang 25 tahun ni. Jadi bagi mereka yang masih dalam kemiskinan itu, yang masih dalam atan 3,200 ke bawah, mereka boleh pergi ke cawangan Amanah Ikhtiar. Dan yang isterinya bukan suami bukan suami isterinya pergi, ataupun ibu tunggal yang nak mengubah kehidupan keluarga mereka, pergi ke pejabat Amanah Ikhtiar dan membuat permohonan dan mencari, kalau kawasan itu tak ada 5 orang, mencari kawan-kawan yang boleh dipercayai 5 orang, kita boleh buat satu pusat di situ. So dia mudah saja. Dia mesti ada kertas kerja yang ringkas, ada perniagaan yang nak dijalankan, tidak ada cagaran, dan insya-Allah kita akan beri pinjaman kepada mereka. So ini untuk Semenanjung dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Ini antara usaha kerajaan di bawah pimpinan Tun Najib untuk membalas budi sokongan orang-orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Benar sekali. Terima kasih diucapkan pada Dr. Zubir Harun. Kepala Pengerusi Amanah Ikhtiar Malaysia. Kita mengharapkan masyarakat di luar sana mengambil peluang ini sebaik mungkin, kerana ialah manfaat sebegini harus disampaikan kepada golongan sasar. Jadi Tasnim, bukan suami isteri saja Syaril. Baik, buat masa ni kita akan berehat seketika. Kita akan beri laluan kepada Semasa 9. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama Selamat Pagi Satu Malaysia.